bawa ke tahun baru ni tuan-tuan, kita kena tukar pemikiran kita. Jadi Islam yang lebih pertengahan. Islam yang tidak ekstrim. Liberal tu satu hal lah, tak Islam dah. Terlalu ekstrim sampai Allah. Ini antara Ulu ni berlebihan. Contoh dalam semayang. Contoh. Bila nak masuk niat. Astagfirullah. Imam Syafi'i menulis dalam Ihya Ulumuddin. Ini antara contoh orang yang berlebihan. Melampau dalam, bukan melampau, tapi berlebihan. Niat mudah, tuan-tuan. Islam ajar mudah, tetapi kita yang menyulitkan. Tahun 2024 ini insyaAllah kita bawa yang baru. Baik. Langkah Dubai. Okey. Ini kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man. Langkah Dubai hanya drama rekaan Jcom. Shah Alam, Jabatan Komunikasi dikatakan sengaja mereka cerita wujudnya gerakan menjatuhkan Perdana Menteri. Dikenali sebagai langkah Dubai yang dirancang dan didalangi pemimpin pembangkang demi menutup pelbagai kelemahan kerajaan perpaduan sekarang. Menurut Tuan Ibrahim Tuan Man. Untuk makluman Sina, saya nak langgan premium tak boleh. So tolong kan. Tuan Ibrahim Tuan Man kata, ini adalah kerja Jcom. Jcom yang buat cerita ni, tuan-tuan. Cerita ni bukan Jcom. Saya bukan Jcom, tuan-tuan. Saya sebut 750 juta tu sebelum langkah Dubai ni berlaku lagi. Yang sebut kerajaan akan tumbang tu Papa Gomo. Yang sebut dia tu Papa Gomo dan juga Salim tu. Dua-dua ni orang atuk. Kita kena ingat dua-dua ni mereka makan dengan atuk sekarang ni. Nah, isu dia adalah bila lepas itu gagal pada 22 hari bulan Disember, saya kata saya dapat maklumat daripada intelijen 750 juta nak dibawa masuk sebab langkah pertama gagal. Langkah pertama gagal. Tuan Ibrahim Tuan Man kata, sebab Jcom komen semalam. Saya kata Jcom silap. Dengar live saya semalam. Saya kata Jcom silap dalam isu ni. Saya kata bukan. Bukan isu, bukan langkah kajang. Sebenarnya cerita lain. Nak tahu lebih lanjut, dengar live sampai malam tadi. Tapi poin saya begini, tuan-tuan. Adakah PAS tak tahu langkah ini atau dia buat-buat tak tahu? Sebab kenyataan daripada lawyer Bersatu lain bunyi. Kita dengar. Bersatu, MP ada hak perlembagaan tarik balik sokongan pada PM. Tindakan seseorang ahli parlimen menarik balik sokongan mereka kepada Perdana Menteri adalah sebahagian daripada hak demokrasi, kata Bersatu. Timbalan Pengurusi Biro Perlembagaan dan Undang-Undang Bersatu, ia juga bukan seperti didakwa Jcom yang menganggap usaha berkenaan sebagai perbuatan khianat. Mengulas kenyataan daripada timbalan Jcom, Ketua Pengarah Jcom Ismail Yusof, usaha untuk menjatuhkan kerajaan sama ada ia suatu benar atau sekadar hayalan, Bersatu amat mengejutkan apabila dilabel sebagai pengkhianatan. Baik, tuan-tuan. Ia tidak dianggap sebagai pengkhianatan sebab sedangkan yang meluluskan akta anti-lombat parti adalah Bersatu sendiri. Kalau Bersatu menganggap ia hak perlembagaan, kenapa Bersatu bersetuju untuk meluluskan akta anti-lompat parti? Itu soalan saya kepada peguam tersebut. Saya sebenarnya, to be honest, saya tak setuju kepada anti-lompat parti kerana bagi saya ia bercanggah dengan perlembagaan. Tetapi perlembagaan telah berjaya diubah, menyebabkan siapa yang lompat akhirnya jatuh. Baik, tak apalah. Now, Bersatu komen dekat situ. Adakah PAS tak tahu? PAS tahu. PAS sedar. PAS aware. Tetapi kenapa Tuan Ibrahim Tuan Man buat kenyataan sedemikian disordi? Kerana Tuan Ibrahim Tuan Man sudah malu. Malunya kenapa? Telah diberitakan kepada pimpinan-pimpinan tertinggi, bersiap sedia tuan-tuan dan puan-puan. Syekh sekalian, tuan guru, kita bersiap sedia kerana kerajaan akan tumbang hari Jumaat ini. Tak tumbang. Kerajaan akan tumbang lepas langkah Dubai. Tak tumbang. Saya kata langkah Dubai bukan untuk nak menyerahkan SD. Bukan. Langkah Dubai melangkaukan duit tak berjaya, sepatutnya mereka bersetuju menyatakan mereka telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Saya sebut malam tadi. Mereka telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Itu yang nak dibuat oleh 10 orang UMNO, campur GPS dan campur GRS, kononnya. Untuk itu berlaku, duit kena transfer dahulu.
Kena pindah dahulu duit tersebut. Wang tu kena pindah. Tetapi wang itu tak tahu di mana sekarang ini. Hilang di mana. Disebabkan itu tidak berlaku, tak boleh mereka nak menghadap Yang Bertuan Agong menyatakan bahawa mereka ini semua telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Harapan mereka adalah supaya Yang di-Pertuan Agong memanggil sidang parlimen secara tergempar sebelum Yang di-Pertuan Agong yang baru, Sultan Johor, mengangkat sumpah atau dilantik menjadi Yang Bertuan Agong pada 31 hari bulan Januari ini. That's what happened. Itu kisah, itu peristiwa, itu cerita. Sebab itu Ahmad Maslan kata pada hari ini, dia kata, langkah Dubai cuma fata morgana. Seorang pemimpin UMNO menganggap dakwaan berlaku rancangan terancang untuk menjatuhkan kerajaan sebagai fata morgana dan seolah mustahil berlaku. Dia kata langkah Dubai itu hanya fata morgana. Untuk 30 ahli parlimen, kami sudah tanda tangan perjanjian kena bayar 100 juta seorang jika ingin lompat parti, siapnya di X hari ini. Cuma saya nak cerita pada Ahmad Maslan perkara. Dia lupa satu perkara. Lompat parti 100 juta kalau dia tak lompat macam bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kata 750 juta. 100 juta dia bayar. Tak ada masalah. 10 orang 1 bilion. 750 juta baru 7 orang is. Baru 7 orang, 700 juta. Saya kata itu permulaannya. Siapa kata duit dia hanya 750 juta? Tuan-tuan, Pandora Papers, Daim 2.6 bilion atau 2,600 juta. Itu boleh beli 260 orang ahli parlimen tau. To put into perspective, boleh beli 260 orang ahli parlimen. Kita ada 222 orang ahli parlimen je. Kalau seorang kita bayar 100 juta, boleh beli semua ahli parlimen dan lebih-lebih lagi. Just to put into perspective lah. Faham tak? Jadi, tuan-tuan, langkah ini tidak berjaya, tidak akan berjaya dan insya-Allah kerajaan ini akan kekal. Kita telah berjaya menyekat katil-katil ayam. Kita menyekat katil-katil yang tidak kelihatan. Kita juga telah membukukan harta esmet di luar negara dengan amla. Kita telah berjaya melakukan. Dan alhamdulillah usaha-usaha ini insya-Allah kita akan terus gemblengkan dan pastikan. Dan terkini juga saya dapat berita lah, saya tak tahu betul atau tidak. Dia katakan aset anak Mahathir telah disita. Tapi itu tak pasti. Saya tak jumpa berita, saya jumpa berita daripada sumber yang mungkin tak betul. Tapi tak apa. Kalau itu berlaku tuan-tuan, dengan Datuk Seri Anwar sekarang ini disaman oleh Mahathir di dalam mahkamah dan bukti-bukti itu dibawa, kita akan dapat insya-Allah pastikan bahawa langkah-langkah apa sekalipun, langkah syaitan ini tidak akan berlaku. Dan kalaupun berlaku tuan-tuan, ketahuilah. Kalaupun berlaku, ketahuilah. Iswardi Murni ada di sini. InsyaAllah. Selagi hayat di kandung badan, kita akan teruskan perjuangan ini. Tuan-tuan, sebagai penutup, 2 jam 2 minit 39 saat. 2 jam 2 minit lagi untuk tahun baru. Satu kata-kata dari saya lah. Dalam hidup ini, kita kena ingat 3 jenis manusia. Dalam hidup ini, kita kena ingat 3 golongan manusia. Satu, yang membantu kita waktu kita susah. Kedua, yang meninggalkan kita sewaktu kita susah. Dan yang ketiga, golongan yang meletakkan kita sehingga kita jadi susah. Ingat tuan-tuan. InsyaAllah, sekian sahaja daripada saya. Selamat malam, selamat tahun baru. Semoga tuan-tuan sentiasa diberkati, tuan-tuan dan perempuan sentiasa diberkati dan diterima doa tuan-tuan dan perempuan dan dijadikan 2024 ini satu tahun yang lebih baik. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.